Okey, kasih keluarga jiwa madani tema yang diangkat untuk sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2024 iaitu November. Sebulan ini pelbagai pengisian menarik yang akan dilaksanakan bukan sahaja di Taman Botani Perdana tapi juga akan diteruskan di peringkat negeri-negeri. Tapi yang paling uniknya ni dalam banyak-banyak aktiviti yang lain daripada lain berbanding tahun lepas adalah Rumah Kasih Madani. Ya, betul. Di sinilah halamannya untuk anda berkasih sayang bersama dengan keluarga. Okey, jadi untuk kita berkongsi berlanjut tentang apakah perincian halaman Rumah Kasih Madani, dan juga pengisian halaman kasih keluarga ceria, kita bersama-sama dengan Encik Mak Noh bin Saiman, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN. Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik Noh. Okey, baik. Bukan saja kita cukup teruja, penonton kat rumah tu pun nak tahu ni, apa yang istimewanya sebenarnya dekat halaman Rumah Kasih Madani ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dia ada lanjutan ni. Sebenarnya asal-usul Rumah Kasih Keluarga Madani, kita telah melancarkan modul Kasih Keluarga Madani pada bulan keluarga 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. Dan sebab tu kita dedikasikan halaman Kasih Rumah Madani ni, kita terjemahkan dalam bentuk visual. Sebelum ni kita lancarkan modul. Ini setelah kita laksanakan selama 1 tahun, di mana halaman Rumah Kasih Madani ini mengandungi 4 modul, iaitu modul naungan kasih, modul digital parenting, modul smart start praperkahwinan dan modul kasih keluarga ceria. Ini yang saya tersenyum-senyum hari ini. Sebab bila cerita pasal kasih keluarga ceria tu, kalau tak senyum nanti dia macam tak ceria. Dan kalau tengok uniknya ialah sebenarnya kita lihat kita ni pergi ke tempat kerja dan kita pergi keluar, tetapi tiap-tiap hari kita akan balik rumah. Dan contoh kalau hari ini ditakdirkan hujan, kita akan berteduh kat rumah. Dan tempat paling selesa di rumah. Dan kalau kita tengok di rumah tu ada satu tempat dinamakan katil tu, kalau kita duduk kat situ automatik badan kita macam lena gitu kan. Dan itu yang kita letakkan di sini, walaupun sibuk macam mana kita sekalipun, kita akan balik ke rumah. Dan di rumah ni kita boleh terjemahkan dalam konteks, kita boleh jadikan rumah tu tempat yang paling selamat, paling selesa, rumahku syurgaku. Dan boleh juga dikatakan kalau kita penat kat rumah, kita pause, kita penat di luar rumah, kita pause di dalam rumah. Dan di sini sebenarnya kalau kita tengok ke halaman Kasih Keluarga Madani ni, kita tengok di situ betul-betul kita buat keunikan ni macam sebuah rumah. Di situ ada dapurnya, di situ ada ruang tamunya, di situ ada tiap-tiap bilik. Cuma setiap-tiap bilik di dalam Kasih Rumah Madani ini kita jadikan modul 4 modul tadi tu. Contoh modul kasih di keluarga digital tu, digital parenting. Macam sekarang ni rupa-rupa dunia ni bukan ada dalam dunia nyata ni. Anak-anak kita banyak habiskan masa dekat gadget. So kat situ kita ada alam digital, ada maya tu. Dan sama juga kat situ hari ini bila bercakap tentang soal naungan kasih ni. Naungan kasih adalah satu modul yang kita bekerjasama dengan UNICEF dan juga Oxford University, dan kita bangunkan berdasarkan best practices positive parenting. Dan memang inilah satu modul yang terbukti berkesan dan mempunyai outcome based friendly. Dan kita juga ada modul Smart Start praperkahwinan. Di situ menariknya modul Smart Start ialah kita gabungkan 3 elemen penting dalam cinta sendiri. Kadang-kadang bila orang bercerita tentang soal perkahwinan, soal perasaan, dia tak tahu bentuk perasaan itu bentuk dia macam mana. Tapi dalam program Smart Start ni kita terjemahkan dalam bentuk 3 dimensi, iaitu passion, intimation dan juga commitment. Dan semua tu ada dalam modul tu. Dan untuk mereka yang tertanya apa benda ni kan, dia boleh datang nanti ke halaman Kasih Rumah Madani untuk kita sama-sama telusuri. Dan hari ini saya diundang di sini untuk berbicara tentang soal kasih keluarga ceria. Saya bagi terus sikitlah. Kasih keluarga ceria ni ialah dalam hidup ni, dalam keluarga ni, langit tak selalu cerah. Silap saya akan mendung kan. So bila mendung kadang-kadang kita tak bersedia. Kadang-kadang kita lebih bersedia dalam keadaan yang seronok, happy, bahagia. Tapi apa jadi dalam hidup ni kita sesuatu yang tak terduga berlaku. Dan sebenarnya modul Kasih Keluarga Ceria ini kita buat untuk kita bersedia menghadapi situasi tidak terduga. Khususnya sesuatu yang kadang-kadang mengundang perasaan yang tidak seronok, tidak happy, sebar, sedih. Macam contoh ramai di kalangan kita, contoh ambil keputusan SPM, majoriti sebenarnya lulus, ada yang tak lulus kan, ada yang cemerlang. Dan kadang-kadang itulah tadi, kadang-kadang untuk anak kita hanya bersedia kalau anak kita cemerlang. Macam mana kalau anak kita kurang cemerlang dan sebagainya. Dan modul Kasih Keluarga Ceria inilah untuk kita kekal tersenyum walaupun hati kita sedang terluka. Dan kita senyum bukan betul-betul senyum yang buat-buat, tetapi senyum yang betul-betul memberi makna. Penuh keikhlasan. Sebab senyuman tu kadang-kadang kalau itu keceriaan tadi kan, kalau orang buat ceria pun kita tahu. Betul. So sebab itu ni Kasih Keluarga Ceria ni adalah satu elemen yang kita
datangkan khas yang sebenarnya datangnya daripada family psychological first aid daripada WHO. Tetapi pada waktu COVID hari itu sukarelawan tak datang membantu, tak boleh datang masuk rumah sebab PKP kan. So kita buat modul ni khusus daripada ahli keluarga kepada ahli keluarga yang lain. Okey. Baik. Baik, dan masa yang sama juga kita tahu bahawasanya segala apa yang dilakukan adalah berdasarkan juga kepada kajian dilakukan daripada kajian dan juga survey yang dilakukan. Dalam masa yang sama juga disesuaikan dengan situasi dan juga cabaran semasa. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya modul Kasih Keluarga Ceria dapat membantu memperkukuhkan lagi hubungan dengan antara ahli keluarga ini. Okey, bila bercerita tentang Kasih Keluarga Ceria ni, macam saya beritahu topik awal tadi, modul Kasih Keluarga Ceria ni bukan saja kita boleh gunakan untuk situasi yang seronok, happy. Sebab kat situ kita ada kita buat satu model yang pertama dan utamanya kita bekerjasama dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris Shah. Di mana modul tu kita, contohlah, kita dalam modul kita ajar macam mana cara kita nak tengok anak kita. Dia ada model dia dengan melihat, mendengar, lepas tu menilai, lepas tu intervensi, lepas tu merujuk dan juga sokongan berterusan. Kat situ kita boleh tengok anak kita betul-betul tersenyum ke ataupun buat tersenyum. Dan kat situ juga kita juga mengajar macam mana cara untuk bertanya. Kadang-kadang mungkin anak kita nampak lewat, tetapi musim tu musim World Cup, Piala Dunia kan. So kita kena tanya dia dulu. Sebab kadang-kadang macam contoh malam tu dia study. So kadang-kadang kita kenapa muka macam pucat ni? Kita tanya dia dulu. So lepas tu pula bila kita dah lihat dia, kita perhatikan, kita observe dia, kita boleh tahu, kita tanya. Lepas tu baru kita nilai. Lepas tu barulah kita boleh intervene. Sebab kadang-kadang, contohnya khususnya anak remaja, kadang-kadang bila bapak dia atau mak dia bercakap dan macam tak tahu pula macam perasaan dia, dia rasa macam jauh. Macam tu yang kata jauh di mata dekat di hati. Tapi Kasih Keluarga Ceria ni kita buat satu model yang sebenarnya dapat mengelakkan salah faham, bukan salah dari komunikasi je. Dari segi pandangan, pandang pun kadang-kadang bila pandang selek kan, bahasa badan kita kan, pandangan mata. Kadang-kadang dalam ahli keluarga ni unik ni, dia bukan berkata-kata saja. Kadang-kadang body language, pandangan mata, jelingan. Sebab tu dia memerlukan observation. Dan kadang-kadang nada dia bukan, bila kita duduk satu rumah ni, kita punya tapisan ataupun filtering tu sangat halus. Tu kadang-kadang jelingan yang macam tu pun kita nampak rasa. Sebab itu kat situ Kasih Keluarga Ceria memang kita memperhalusi berdasarkan model practices psychology first aid, dan memang kajian yang mendalam yang kita gunakan berdasarkan daripada psikologi. Dan kita kat situ unik satu lagi lah, kita selalu tahu first aid kit kan, yang peti pertolongan kecemasan kalau ada luka fizikal untuk kita tampal dan sebagainya. Yang ni kita ada juga family FPFA, Family Psychological First Aid, di mana ianya untuk merawat luka yang tak nampak. Saya sukalah. Dia macam contoh kat hati ni tak tahu tau. Betul. Kita ada satu Family Psychological First Aid tu yang sebenarnya kita boleh buka dan kita boleh gunakan untuk merawat atau memberi rawatan awalan kepada luka yang tak nampak, luka yang dalam tu. Saya suka yang nanti boleh datang ke kita punya tapak. Ada kaitan dengan awak ke? Bukan, mungkin semua dalam kalangan kita ada mengalami situasi tersebut lah kan. Kita kan manusia. Betul, kita kan manusia. Tak lari daripada pelbagai emosi kan. Macam Tuan nyatakan tadi, kalau luka dekat tangan ni mungkin kita boleh tampal dengan plaster. Boleh nampak semua, kan? Plaster, betul. Kalau di hati, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Jadi okey. Sementara itu juga sambil kita berbicara bersama dengan Cik Noh, kita juga bawakan sedikit gambaran apa yang berlaku di Kemah Utama Perasmian pada waktu ini. Kepada kita boleh lihat sedikit bagaimana gambarannya, dan pada waktu ini difahamkan mana Yang Amat Bahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail sedang menyampaikan ucapan. Jadi kita dengarkan seketika. Bulan Keluarga Kebangsaan dan pelaksanaan aktiviti Hari Keluarga di setiap kementerian dan agensi juga perlu dijadikan acara tahunan wajib pada setiap November. Bagi sektor swasta, NGO dan komuniti, amatlah digalakkan supaya melaksanakan program kesejahteraan keluarga mengikut kapasiti masing-masing. Rancang dan laksanakanlah aktiviti yang bermanfaat yang berbentuk kekeluargaan dengan berpandukan nilai-nilai positif dan etika yang baik dalam usaha kita untuk memelihara dan memperkukuhkan kesejahteraan keluarga. Bukan sahaja sambutan, ni hari sambut, lepas tu tak ada benda. Jadi kita mesti tanamkan, kita tumbuhkan benih
menjadi satu yang pokok yang indah untuk kita bersama. Suka diingatkan bahawa majikan yang melaksanakan hari keluarga dan aktiviti kekeluargaan di tempat kerja layak mendapatkan pelepasan cukai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi LHDN lah kan. Untuk penjelasan lanjut berhubung dengan perkara ini. Ambillah peluang kerana usaha ini secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti pekerja. Saya membantu dalam mengimbangi kehidupan berkerjaya dan berkeluarga. Seterusnya, untuk memperkukuhkan institusi keluarga para pekerja kita. Pada masa yang sama, perkara ini sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada kesihatan mental yang baik. Yang murung je. Bapak pergi kerja tak balik, balik kerja, mak dah pergi bekerja pula. Sunyi je kat rumah. Anak-anak terbiar. Itu salah satu caranya. Jadi kita kembalikan balik jalinan ukhuwah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati, keluarga di Malaysia saat ini menghadapi pelbagai cabaran yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Perubahan sosial, pendidikan, ekonomi, teknologi yang sangat pantas. Isu megatrend yang melanda seantero dunia seperti perubahan demografi, yakni peralihan penuaan penduduk dan penurunan kadar kesuburan serta perubahan iklim memberi kesan yang signifikan terhadap institusi keluarga di seluruh dunia. Perubahan ini memerlukan tindakan semua pihak di setiap lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencari jalan membantu institusi keluarga agar dapat membangun satu buah keluarga madani yang lebih kuat, kukuh dan sejahtera. Oleh yang demikian, jaminan diberikan bahawa kerajaan melalui agenda pembangunan Malaysia Madani akan terus melaksanakan usaha bagi meningkatkan martabat institusi keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, KPWKM melalui LPPKN banyak melaksanakan pelbagai program pendidikan keibubapaan dan kekeluargaan yang seluruh negara. Yang YB Nancy kata tadi tu, saya setujulah. Ada kursus pra-perkahwinan. Tapi seriuslah. Saya punya anak nak pergi kursus pra-perkahwinan, jok-jok macam ni je. Serius. Tak apalah, saya tegur lama dah. This is a serious matter. You nak masuk dalam alam perkahwinan. Satu ikatan yang dimaukan sampai insya-Allah akhir hayat. Penting. Bagaimana nak sabar? Lelaki dia banyak ego kan. Sajalah, itu saja selingan kan. Tapi penting nak sabar. Macam mana nak tangani. Lepas tu wife pula dah bangkat tinggi. Oh, kita pun ego juga. Dah mula gaduh. Ini menunjukkan bahawa kita mahukan ya satu pendekatan membuatkan satu institusi keluarga yang penting dalam hidup kita. Family kita. Saya jumpa dengan wrestler, Khabib kan, Khabib nama atau yang bapak dia suruh wrestle dengan beruang tu. Dia champion, world champion. Bila dia tanya, katalah terkandas dekat sebuah pulau seorang-seorang, siapa yang you nak kawan dengan you? Dia kata, saya pilih isteri saya. Dia tak pilih siapa yang memetihkan, mengkopi kat mana-mana. Wife. Sebab Nabi Allah Adam, dia kata, bila Allah jadikan Nabi Allah Adam, dia jadikan Hawa sebagai companion. Tak apalah, ni tak ada tazkirah pula dah. Baca. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, di program-program yang dilanjurkan ini banyak memberi manfaat kepada keluarga untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan, pengurusan, pembelanjaan maupun membantu dalam mengimbangi keperluan keluarga dan kerjaya. Tadi masa persembahan itu, apa yang ditunjukkan? Husband tak kerja, anak ramai, duit banyak, wife baru sepah pantang. Duit tak banyak, dia sila. Jadi itu yang menjadikan tak cukup makan, tak cukup apa. Jadi kita ada kekeluargaan itu dalam persekitaran kejiranan. Itu yang penting. Tapi saya tengok juga notis juga Tok Rana ini yang jadi macam YB tu tadi tu songkok tinggi tu. You tak tengok ke? You kena notice all these things ni.
Jadi bagi mengatakan sokongan kepada sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan ini, sukacita diumumkan bahawa Human Resource Development Corporation, HRD Corp, akan meneruskan inisiatif pembiayaan khusus-khusus yang bertemakan pembangunan keluarga dan caruman levy majikan. Saya amat menyokong inisiatif ini. Baik, jadi itu di sebahagian yang kita dapat dengarkan ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Ismail, di mana akan sebentar lagi akan terus bergerak juga ke Rumah Kasih Madani dan perasmian langsung akan dibawakan nanti. Tapi untuk waktu ini kita kembali bersama dengan Encik Mak Nur Saiman, Ketua Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, untuk kita bercakap tentang Rumah Kasih Madani dan juga tentang modul kasih keluarga ceria. Sebab kalau tadi kita nak kaitkan dengan ucapan daripada Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tadi, yang menyentuh berkenaan bermula daripada institusi rumah ni, bermula daripada perkahwinan dan bagaimana untuk mengekalkan keharmonian, kebahagiaan, itu antara peranan yang dibawakan. Jadi mungkin ada dalam kalangan penonton kita, pengunjung kita yang ingin meluah perasaan ataupun mencari tempat untuk mengadu berkenaan permasalahan yang berlaku di rumah. Jadi bagaimana mereka boleh mengakses modul yang disediakan ini? Okey, kalau kita tengok modul kasih keluarga ceria ini kita dah dilancarkan disebut tadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2023, dan semua LPPKN negeri telah kita kedahkan modul ini dan semua telah terlatih untuk melaksanakan modul ini. Jadi mereka boleh pergi seluruh Malaysia, kita boleh pergi ke pejabat LPPKN negeri masing-masing. Dan sekiranya nak dapat makluman lanjut, kita sekarang ada dengan digital sekarang, kita boleh layari ke www.lppkn.gov.my dan juga boleh menghubungi kita di 0326137555. Dan kalau kat situ di samping juga kita di LPPKN kita ada perkhidmatan kaunseling keluarga. Dan sebenarnya kadang-kadang kita kena berhati-hati tahu, bila dalam hati ni ada sesuatu yang ingin dikeluarkan, kita kena berhati-hati dengan maklumat yang kita ingin luahkan. Tetapi insya-Allah dijamin, sebab kami semua adalah kaunselor berdaftar, anda masuk dan anda keluar, tak akan siapa tahu masalah. Kadang-kadang masalah keluarga ni dia agak sensitif. Betul, jangan sebarkan kongsi kepada orang lain lah ni. Ya, betul. Jadi apa mungkin sandaran harapan juga untuk dizahirkan kepada keluarga yang berada di Malaysia ini untuk terus kekal dan juga komited untuk menjadi sistem sokongan kepada seluruh ahli keluarga. Bukan penting dia sendiri. Awak-awak, saya tak boleh macam tu. Dia kena saling menyokong. Silakan. Betul, kalau macam orang dulu cakap kan, anak kita lahir seorang yang jaga ramai. Ya. Maksudnya masyarakat tu jaga. Sebab kalau kita tengok keluarga ni adalah unit asas dalam masyarakat. Betul. Kalau keluarga tu kukuh, masyarakat tu kukuh lah. Maksudnya kalau kita dengan diri kita sendiri tak jaga tepikan orang dan sebagainya, kat situ dia akan menyebabkan institusi keluarga yang unit asas itu dia akan melemah dan secara tak langsung akan memberi kesan kepada masyarakat. Jadi sistem sokongan ni tuan-tuan, dan kita sebenarnya melalui program kasih keluarga ceria yang mengandungi 2 modul ni, psikopendidikan dan kumpulan sokongan ni, kita ketika rintis tu kita telah berjaya mewujudkan 14 kumpulan sokongan ketika pelaksanaan program ini. Sebab kadang-kadang program ni bersifat one off, kita buat program satu hari kemudian program itu berakhir. Tetapi program ni yang unik ni ialah selepas program itu kita ada kumpulan sokongan. Dan kumpulan sokongan tu pula kita mengambil kira semua elemen, dan kita bukan secara fizikal, tetapi kita tubuhkan secara digital melalui WhatsApp group dan sebagainya. Kerana kadang-kadang sekarang ni kita nak jumpa susah, tetapi kita nak petik jari tadi, jumpa di alam maya itu senang. So kumpulan sokongan tu kita wujudkan dalam bentuk digital juga. Dan sebab itu kata bila kumpulan sokongan ni kadang-kadang hari ni kita buat, besok kita tak tahu kan, macam kita cakap tadi, langit mana yang bumi mana yang tak pernah berhujan kan. Kadang-kadang bila hari kita kuat kita boleh support orang, tapi kalau kita lemah siapa nak support kita. Tapi dengan ada kumpulan sokongan ni, insya-Allah kita pun dah bercerita tentang istikar kerasian tadi. Dan di situ juga yang uniknya lah kita boleh jemput dan kita boleh refer kepada pakar. Sekiranya ada masalah-masalah yang kadang-kadang orang biasa susah nak faham dan alami, kita boleh rujuk kepada pakar. Itu yang paling utama untuk kita saling memberikan sokongan antara satu sama lain. Seperti yang nyatakan, diberi penekanan adalah keluarga yang bahagia ini, Hani, akan mencerminkan kebahagiaan dan juga keamanan, keharmonian
sesebuah negara, kerana keluarga adalah unit asas yang paling penting yang perlu kita jaga. InsyaAllah modal insan yang seterusnya akan kekal memberi satu kejayaan kepada negara. Benar. Ingat di peranan kita semua tahu. Sebab kalau saya petik sikit daripada bahasa Inggeris, it takes a village to raise a child. Maknanya bukan hanya seorang, tapi seluruh komuniti itu memainkan peranan untuk membesarkan seorang anak yang mempunyai sahsiah yang terbaik untuk masa depan nanti. InsyaAllah.